Hello guys, selamat datang ke YouTube channel saya, Saham Ikat Tepi. So hari ni kita nak belajar support and resistance. So untuk yang dah master, yang dah tahu, tak payahlah tengok. Kalau nak tengok boleh. Tapi ni khas untuk newbie. So yang newbie yang tak tahu support and resistance tu apa, saya akan share sebentar lagi. Okey, apa itu SNR? SNR itu adalah sesuatu harga yang tidak boleh ditembusi dan melantun kembali apabila berada di paras harga tertentu. So, ada macam-macam jenis SNR yang kita boleh guna. Yang pertama adalah klasi SNR. So hari ni kita nak belajar yang ni, klasi SNR. So yang kedua adalah dynamic SNR. Dia macam moving average, trend line, channel, macam tu. So yang ketiga adalah Fibonacci. So Fibonacci ni adalah satu kiraan matematik untuk kita dapatkan support atau resistance. So yang keempat adalah nombor psikologi atau orang kata big round number. So yang ini lebih kepada psikologi dalam market. So macam contoh 999. So dia nak genapkan terus jadi 1000. Macam tu lah. So yang kelima adalah gap. Gap pun boleh jadi salah satu support and resistance, tapi tak semua gap boleh guna macam support and resistance. Kita belajar yang basic saja dulu. So yang ini adalah basic support and resistance yang kena semua orang tahu kalau nak trade. Okay, untuk trade yang paling basic inilah dia, support and resistance. Kalau tak tahu support and resistance ni, tak boleh jadi trader. So support adalah harga lantai, harga yang bawah yang saya tanda bulat ni. So dia naik ke atas, lepas tu melantun ke bawah menjadi satu bentuk V, huruf V macam tu. So untuk resistance, dia terbalikkan saja. Dia dari support, lepas tu berhenti, dia turun balik ke support. So itu adalah resistance. So sama je kat semua. Sini adalah support, sini adalah resistance. Support, resistance, support, resistance. Macam tu. So untuk lebih faham, jom kita tengok chart. Okey, dekat sini kita ada contoh chart. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu satu benda. Okey, orang-orang yang memang trade support and resistance akan gunakan bar chart ni. Pada asalnya mereka menggunakan bar chart untuk trade guna support and resistance. Tapi tak apa, kita guna candlestick hari ni. Itu untuk pengetahuan asas je. So untuk lebih kita faham, kita guna candlestick saja sebab ramai yang guna. So kita guna je lah yang majority je, nanti susah pula. Okay, so jom kita tanda support and resistance. So support akan ditanda, tengok price dia naik jatuh, lepas tu dia naik balik macam ni. So dekat tempat pantulan ni, dia akan jadi support. Sini kita tanda dia support. Lepas tu dia melantun semula, dia berhenti kat sini, dia akan jadi resistance. Kita tanda dekat shadow je. Atas ni pun boleh, tapi sini macam lagi cantik je. So kita tanda dekat sini. Kita tukar warna kuning. Okay, kita cari lagi. Okay, dekat sini kita nampak dia berhenti, dia naik. So sini adalah support. Okay, kat sini dia naik balik, dia berhenti. Sini adalah resistance. So dia bermain-main macam tu je. Cumanya dia yang kecil-kecil macam ni, dia adalah minor support. So kita biasanya akan ambil yang besar macam ni, yang dia ada pergerakan yang besar macam tu. Tapi tak apa, kita tanda saja dulu. So dekat sini adalah support, sini adalah
resistor. Sini adalah support. Kita cari lagi. Sini resistor, sini resistor, sini resistor, sini resistor. So lagi mana? Sini pun boleh jadi resistor tapi kecil sangat. Tapi dalam time frame yang lebih kecil, dia adalah resistor juga. So kita guna je daily untuk tanda. Senang sikit nak tengok. So sini adalah resistor, sini pun resistor. Okay, tu je kot. Yang kecil-kecil ni tak payahlah ambil. Kita ambil yang nampak dia bergerak je macam tu. Ni macam kecil sangat. So kita sambut support pula. Sini adalah support, sini adalah support, sini support, sini pun support, support. Ni boleh jadi support juga. So dalam time frame kecil ni support. So nanti korang dah biasa dengan market, korang dah tahu dah. Ni cuma saya nak ajar je. Sini pun boleh jadi support. Atas sini pun sebenarnya resistor. Boleh juga jadi kecil macam tu. So sini adalah support, support. So macam itulah penandaan support and resistance. So lepas ni kita nak belajar yang support and resistance ni dia boleh bertukar arah juga. Ni boleh jadi yang resistor ni dia boleh bertukar menjadi support. Jom kita tengok nota. So ini adalah role reversal untuk SNR yang klasik. Klasik SNR macam ni dia punya role reversal. So resistor ni dia boleh jadi support apabila resistor yang dia nampak yang resistor besar macam ni dia breakout. Lepas tu dia test. Ni adalah tested SNR. So bila dia break, lepas tu dia test kat sini, lepas tu dia naik, kalau jadi tu breakout lah tu kiranya. Dia ada juga false breakout, tapi nanti kita belajar yang tu. So hari ni kita belajar yang basic. Resistance akan jadi support. So nama dia adalah orang panggil resistance become support atau RBS. So untuk yang support ni pun dia boleh bertukar arah menjadi resistance. Jadi resistance dekat sini. So macam itulah kitaran dia. Dia boleh jadi RBS, SCBR. So dia takkan duduk dalam range ni lama-lama. Mesti dia akan buat satu keputusan untuk break atas atau bawah. So jom kita tengok chart. Okay, kita ambil chart yang sama sebab senang nak belajar. Okay, first kali kita kena cari support and resistance yang besar, yang macam kata bapak segala resistance and support. Okay, kita tanda dulu macam ni. Kita tengok yang paling bawah dan paling atas dalam range ni. Okay, kita ambil macam ni. Okay, macam tu. Sama ada korang nak ambil kat sini pun boleh, bawah ni pun boleh. So dalam ni adalah range bagi support and SNR. Okay, ni macam mak dia, ni macam ayah dia. So dia bermain-main dalam ni. Dalam ni adalah minor support, minor resistance. Okay, so dekat sini kita nampak yang ni dia seolah-olah macam nak breakout. Tapi ni adalah false breakout. Maknanya orang kata dia breakout tipu-tipu. Lepas tu dia naik balik, dia teruskan kenaikan. So kat sini kalau ikutkan dia break kat sini, kiranya dia akan jadi support. Ni akan jadi support. Ni adalah break. Dia breakout. Lepas tu dia datang balik. Patutnya dia test. Lepas tu dia go ke bawah kan. Tapi dia tak buat macam tu. So patutnya dia jadi resistant kat sini. Tapi dia naik semula, membuat satu lagi breakout.
Ni adalah double breakout. So ini patutnya nanti kita belajar, tapi kita dah jumpa kan. So dia teruskan kenaikan, teruskan dia buat lagi support and resistance. Kat sini kita boleh tanda dia sebab dia tempat support yang banyak dia touch. So tempat yang banyak touch tu kira besar. So dekat sini paling tinggi, sini paling tinggi. Okay, memang penting nak cari dia punya support yang besar macam ni, sebab kita nak tahu dia break ke tak. So kat sini kalau kita tengok dia break, lepas tu dia turun balik kan. So penting lah kita cari dalam range ni untuk kita tahu dia bila dia break dia boleh menjadi row reversal. So dekat sini dia bermain dalam range ni, lepas tu dia breakout. Ni breakout yang cantik dia clean breakout macam ni, memang clean, dia naik panjang. Ni adalah orang panggil candle Marubozu, candle yang panjang macam ni. Yang ni adalah breakout yang cantik. Lepas tu dia test mula kat bawah ni, nampak shadow ni, dia test ke bawah, tu dia teruskan kenaikan. So dia daripada resistant dia menjadi support kat sini. So macam tu, ni adalah breakout. So dia jadi RBS. So kita cari lagi. Kat sini kita pun boleh ambil, kita tengok yang banyak dia touch. So sini boleh jadi support yang kuat. So paling tinggi ni adalah resistant. So dia dalam range yang sama. Kat situ resistant. So dia main dalam ni, dia buat sideways, lepas tu dia break. Ni pun kira clean breakout juga sebab dia candle dia panjang ke atas. So cantik yang macam ni. Sini pun RBS. Ini pun boleh kira sebagai candle Marubozu sebab dia tak ada shadow. Kalau candle Marubozu ni dia tak ada shadow ataupun candle dia kecil je. So Marubozu ni sangat-sangat powerful. So macam tu. So resistor ni menjadi support. Macam tu. So senang aja sebenarnya. Korang kena banyak practice. Korang kena cari range ini dulu. Range di antara support yang paling besar dengan resistance. So nanti kalau korang dah screenshot, boleh je hantar dalam grup Telegram saya yang saya letak dekat description. Nanti kita boleh belajar sama-sama. So saya rasa itu je untuk kongsian saya tentang SNR untuk hari ni. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh share tentang SNR ini, tapi ini adalah yang paling basic yang kita kena tahu. So kita berjumpa lagi dalam siri belajar yang akan datang. Assalamualaikum.